Waktu Ahad sambung belajar lagi, dah 4 bulan tak sambung, 4 bulan tak belajar lah tuan-tuan. Maknanya kalau nak ceritakan bahawa selama 4 bulan tu otak dah tepu habis. Tak biasalah tuan-tuan kan. Sebab yang saya sebutkan tadi, yang apabila kita datang ke surau ke masjid, yang kita anggap para jemaah ni macam ibu ayah kita lah. Yang di sekolah kita anggap anak-anak murid sebagai anak-anak kita. Bayangkanlah tuan-tuan, anak-anak yang kita tak jumpa 4 bulan, ibu ayah yang kita tak jumpa 4 bulan. Ya, siapa yang tak rindu? Dia walaupun mungkin tiada lagi jemaah wanita, mungkin sebab saya berkuliah di Putrajaya, jemaah wanita sudah dibenarkan lah. Mungkin bulan 8 kot insya-Allah. Semakin lama semakin longgarlah untuk sama-sama mengimarahkan masjid ataupun surau. Jadi tuan-tuan, juga semaklum saya pernah sampai sini. Kalau tuan-tuan pernah ingat, rasanya bulan berapa dah lupa, tahun lepas tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya sambung je lah apa yang saya sampaikan tempoh hari mengenai tentang kitab Sakaratul Maut dan Alam Kubur, yang insya-Allah pada hari ini secara ringkas kita akan membincangkan tentang alam barzah, iaitu selepas kita mati dekat mana pula kita tinggal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100 bermaksud, sedang di hadapan mereka ada dalamnya barzah yang mereka tetap tinggal padanya hinggalah hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Iaitu apanya tuan-tuan? Manusia yang mati nanti, tak kisahlah mati yang macam mana sekalipun, asalkan manusia mati, maka selepas ni itu tempatnya di alam barzah. Sebagai contohlah, baru orang tanya, ustaz, habis macam mana orang yang mati yang tak jumpa pun kan? Contohlah mati di tengah laut, contoh mati yang di tengah hutan kan? Pergi memburu, contoh memburu haiwan, lepas tu dimakan pula dengan binatang buas, jasadnya hancur dalam perut, mana kuburnya? Orang yang mungkin tengah memancing di tengah laut tiba-tiba tenggelam, mati lemah dalam tu, jadi mana kuburnya? Tuan-tuan, tak kisahlah mati macam mana sekalipun, asalkan mati, semuanya itu akan diletak tempat yang dinamakan sebagai alam barzah. Cuma yang sedih lah bila mati tak dikubur, ya rasanya sedih. Mati dalam keadaan yang tidak beberapa nak baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menceritakan, apabila dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, apakah perkara pertama yang ditemui oleh si mati sejurus selepas mereka dikebumikan? Baginda menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, tidak ada seorang pun yang bertanyakan soalan sebegini kepadaku kecuali kamu. Pertama sekali, dia akan didatangi oleh malaikat ruman. Pernah dengar tuan-tuan malaikat ruman? Iaitulah malaikat yang terlebih hadir dahulu sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya? Iaitulah malaikat ruman ini akan menyelidiki segala kebaikan dan keburukan para ahli kubur. Malaikat akan memintanya menulis segala amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia dahulu. Tuan-tuan, suruh tulis apa? Amalan kebaikan dan keburukan. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, nak tulis macam mana? Ada pen kat kubur? Ada marker pen? Ada kita selitkan kali masa kita dikafankan dan sebagainya. Tuan-tuan, lalu diberi tahu oleh si mati tadi kepada malaikat tadi bahawa dia tidak memiliki kertas maupun pen untuk menulis amalannya. Kemudian disuruh oleh malaikat untuk menggunakan kain kafannya bagi menggantikan kertas, air liur sebagai dakwat, manakala jari sebagai alat untuk menulis. So macam mana menulis tu wallahu a'lam lah. Setelah malaikat mengoyakkan sebahagian daripada kain kafan, si mati akan mula menulis segala amalannya. Walaupun ketika hidup dunia dahulu dia merupakan seorang yang tidak tahu menulis dan mengingati semua amalan-amalan baik maupun yang buruk yang telah dilakukannya. Maknanya disuruh tulislah segala apa yang kita buat sewaktu kita hidup di dunia dahulu.
Kemudian malaikat akan mengambil semula dan melipat potongan kain kapan tersebut, lalu digantungkan pada leher si mati, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13 yang bermaksud, dan tiap-tiap seorang manusia kami akan kalungkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amalnya yang akan didapati terbuka untuk ditatapnya. Maksudnya Allah sebut, begitulah dia punya gambaran. Habis saja tugas malaikat rumah, tuan-tuan. Buat apa pula? Malaikat rumah pun pergilah. Datanglah selepasnya itu akan dikunjungi pula oleh malaikat Munkar dan Nakir, tuan-tuan. Maka selepasnya malaikat Rahman tugasnya dah siap, datanglah pula malaikat Munkar dan Nakir. Menurut satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kibaran pakaian orang-orang yang hidup di atas kubur ketika meninggalkan kubur si mati dapat didengar oleh mayat yang terkubur di dalam tanah itu. Dan setelah beberapa langkah, mereka meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan tadi, dan ketika itulah Allah akan datangkan malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya untuk menyoal si mati. Maknanya apa, tuan-tuan? Nak ceritanya bahawa apabila nak ceritanya orang yang datang kan, tengok kubur kita tu, ziarah kubur kita, selepas kita saja dikebumikan, orang yang terakhir yang meninggalkan si kubur, si mati dalam kubur tadi, dengan beberapa langkah datanglah malaikat Munkar Nakir untuk menyoal si mati. Maka diceritakan, adapun Munkar dan Nakir ini akan hadir kepada setiap yang mati. Semua manusia, sama ada dia Islam, sudah tentu, termasuk juga dia yang bukan Islam. Walaupun cara logiknya bukan Islam mati, dia boleh jawab ke, tuan-tuan? Memang taklah. Tapi disebabkan atas tugasan oleh malaikat tadi yang akan datang kepada semua manusia, termasuk juga golongan yang bukan Islam. Dan Munkar dan Nakir ini ialah dua orang malaikat yang tidak siapa pun pernah melihat rupanya, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Rasulullah kan selalu jumpa malaikat siapa? Jibril selalulah. Yang kedua apa, tuan-tuan? Siapa yang temankan malaikat Jibril belah dada Nabi? Malaikat Mikail antaranya lah. Jadi bila ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah rupanya malaikat Munkar Nakir? Dia tak tahu, tak pernah jumpa. Walaupun tak pasti, tak tahu bagaimanakah rupa sebenar malaikat Munkar dan Nakir, namun ada juga yang menceritakan mengenai keadaan sahaja. Iaitulah dalam riwayat hadis menceritakan bahawa muka Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Nak ceritanya, walaupun tak pernah pun tahu bagaimanakah rupa sebenar, tapi disebut hanyalah keadaan, ciri-ciri. Antaranya apa? Iaitulah muka Munkar dan Nakir ini gelap, hitam legam, serta kebiru-biruan. Dia nak ceritanya ngeri ke tak, itu je. Kalau saya tanyalah, tuan-tuan, rupa yang macam tu seram ke tak? Ya tak, ustaz, tak tahu lagi, belum jumpa. Macam itulah, tuan-tuan. Maka diteruskan lagi, jasadnya juga adalah hitam legam serta kebiru-biruan. Nak ceritanya ya, full set lah, tuan-tuan. Mata Munkar dan Nakir adalah merah menyala. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa mata Munkar dan Nakir ini dikatakan seperti kilat yang menyambar. Begitu juga keadaan matanya, hingga kan tidak ada siapa pun yang boleh menatap matanya itu. Allah Rabbi. Maknanya terlampau ngeri lah. Okay? Suara kedua malaikat itu adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu lagi. Bayangkanlah, tuan-tuan, dah dalam kubur itu seorang-seorang. Yang pertama. Yang kedua, dia gelap lah. Yang ketiga, dia pun datang dalam keadaan yang menyeramkan, mata menakutkan, suara menggerunkan. Maka bagaimanakah manusia, setiap manusia itu berada di dalam alam barzakh?
Kemudian apabila malaikat ini bersuara ketika menyoal si mati dari golongan orang-orang yang mukmin tetapi derhaka kepada Allah Ta'ala, seperti mengaku Islam tapi tak sembahyang, ataupun sekejap sembahyang sekejap tak, mengaku Islam tapi tak berpuasa, tidak bayar zakat, tidak melaksanakan haji yang ketika itu sudah mampu dan sebagainya. Mereka ini apabila malaikat bersuara, maka keluarlah dari mulut kedua malaikat itu suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat tadi. Wal-iyadzubillahi min zalik. Maka itulah antara gambaran lah. Seterusnya, di tangan mereka juga terdapat pemukul. Tuan-tuan, nak ceritanya malaikat ni bawa senjata lah. Bukan tangan kosong, bukan hanya wajah yang menyeramkan, tetapi membawa satu yang disebut sebagai pemukul daripada besi, yang sekiranya pemukul tersebut dipukul ataupun memukul bukit-bukit dan gunung ganang di dunia ini, maka akan hancur luluhlah semuanya. Dah bukit bukau tuan-tuan, gunung ganang yang kat dunia ni rasanya dah begitu kuat lah. Apabila nak ceritanya bahawa pemukul tersebut tadi memukul bukit bukau tersebut, maka akan hancur. Bayangkanlah pemukul yang sama tadi yang akan memukul jasad manusia. Jadi apa? Ia hancur juga, tapi cantum balik. Tuan-tuan, hancur dia cantum baliklah. Sebab apa tuan-tuan? Lepas kita mati kat dunia ni, sebenarnya kita hidup dekat akhirat selama-lamanya. Nak ceritanya sakitnya itulah. Persoalannya sakit tu macam mana? Apakah daya upaya si mayat tadi untuk mempertahankan dirinya? Tidak ada daya upaya. Cubalah bayangkan azab penderitaan si mayat yang apabila dilibas oleh malaikat tadi. Tuan-tuan, apabila libas sekali hancur, libas sekali hancur, pukul sekali hancur, maka sampailah hari kiamat. Dia punya sakit ni sampai ke hati lah. Dia kalau hancur mati terus tak apa tuan-tuan, sekali tu je, tapi dia cantum balik, pukul lagi, cantum balik, begitulah sampai ke hari kiamat. Malah bagi mukmin yang sejati, mukmin yang taat menjalankan setiap perintah Tuhan, mukmin yang ketika mana di dunia mengerjakan amal-amal soleh serta amal-amal yang akan dinilai Tuhan sebagai amal yang layak diberi ganjaran pahala, ketika mana kedua Munkar dan Nakir ini datang bertanyakan diri, mereka akan berkata-kata dengan suara yang lemah lembut. Tuan-tuan, berbezalah. Ingat, apabila malaikat datang kepada golongan yang beriman, datangnya mereka dengan suara yang lemah lembut. Apabila mereka bersuara lemah lembut, sedikit pun tidak menggerunkan si mati tadi, walaupun wajahnya menyeramkan lagi. Wajah memang tak boleh ubah, seram, tapi disebabkan suaranya lemah lembut tadi, sedikit pun tidak menggentarkan si mayat tadi. Maka apabila sampai saja malaikat kedua-duanya tadi, malaikat akan menyoal kepada mayat mukmin yang soleh tadi. Setiap soalannya dapat dijawab. Apakah soalannya tuan-tuan? Yang tuan-tuan selalu dengar bila waktu kematian lah kan, yang imam baca talqin tu, itulah ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu dan sebagainya. Mukmin yang akan menjawab tadi, mereka akan jawab dengan lancar, dengan lidah yang fasih. Inilah yang berlaku kepada orang mukmin yang sejati. Maka senanglah mereka nak jawab soalan yang diberikan kepada malaikat tadi. Tetapi tuan-tuan, sebaliknya, apabila soalan yang sama juga ditujukan kepada golongan yang mukmin tetapi derhaka kepada Allah Ta'ala, mukmin yang mati membawa hati yang kotor, berselaput dengan sifat riak, sombong, takabur dan sewaktu dengannya, yang melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di dunia, maka ketika mana soalan yang sama juga, siapakah Tuhan kamu? Nak jawab apa tuan-tuan? Kita akan jawab, Allah Tuhanku. Tapi tuan-tuan, soalan yang sama, siapakah Tuhan kamu, ditujukan kepada golongan yang derhaka tadi, mereka tak dapat jawab tuan-tuan.
Bukan tak boleh jawab, tak dapat jawab. Senang, sekarang dunia senang lah. Siapa Tuhan kamu? Allah lah. Siapa lagi? 60 tahun lagi dia, Allah lah Tuhan aku. Betul. Di dalam kubur nanti tuan-tuan, ditanyakan kepada golongan yang derhaka, siapakah Tuhan kamu? Walaupun nampaknya mudah, mereka tak dapat jawab. Sebab apa tuan-tuan? Orang inilah yang disebutkan tadi, ketika mana di dunia dia tidak melaksanakan segala perintah Allah dan melaksanakan segala apa yang Allah haramkan. Dah kalau tak taat kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, macam mana kita nak sebut Allah tu Tuhan kita? Sedangkan kalau kita kata Allah tu Tuhan kita, kita kena taatlah kepada Allah Ta'ala. Sama juga soalan yang terterusnya, siapakah penghulu kamu? Ataupun siapakah Nabi kamu? Nak jawab apa tuan-tuan? Kita akan jawab, Muhammad itu Nabiku. Benar. Soalan yang cukup mudah. Jawapan pun mudah. Tetapi tuan-tuan, soalan yang sama yang ditujukan kepada golongan yang engkar, golongan yang derhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, ditanyakan kepada mereka, siapakah Nabi kamu? Mereka pun dapat jawab juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kenapa tak dapat jawab? Antaranya apa? Iaitulah ketika mana orang ini hidup di dunia, mereka tidak pun melaksanakan apa yang dijalankan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin mereka sambut Majlis Rasul setiap tahun, alhamdulillah tuan-tuan, tapi disebabkan tidak mengamalkan sunnah, malah yang menghina sunnah, menghina Nabi pun ada tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, yang Nabi sebut, yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang itu melainkan dia mencintai aku lebih daripada orang tuanya atau anak-anaknya dan seluruh manusia. Saya ulang balik tuan-tuan, tak sempurna iman seseorang itu melainkan dia mencintai aku, mencintai Nabi lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Persoalannya tuan-tuan, macam mana kita nak cintakan Nabi? Itu persoalannya. Dia kena lawan baliklah, kena amalkan sunnah, pertahankan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan, apabila malaikat muka nakir datang, mereka terlebih dahulu menunjukkan satu lembaran gambar, sebenarnya gambar Rasulullah SAW, gambar seorang lelaki. Tuan-tuan, apabila dituju kepada golongan yang beriman, ditanya, adakah engkau kenal gerangan lelaki ini? Kenal Nabi Muhammad. Tak pernah jumpa tuan-tuan, tapi dia kenal. Berbeza pula dengan golongan yang derhaka tadi, adakah engkau kenal dengan lelaki ini? Macam kenal. Tak kenal sudah tuan-tuan. Tak kenal lah tu. Tuan-tuan, saya nak kongsikan hadis yang cukup panjang. Satu hari ketika mana Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat, adalah dalam kelompok sahabat tu adalah Abu Bakar, ada Uthman, ada Umar, ada Ali dan sahabat yang lain. Tak kala Rasulullah berkatalah, wahai sahabatku, saudaraku sekalian, tahukah kamu siapakah makhluk, siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah? Siapakah hamba yang mulia di sisi Allah? Tuan-tuan, ketika itu para sahabat terdiam. Yalah, dia fikirlah. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah tentulah malaikat ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Nabi kata, sudah tentu malaikat mulia. Mereka adalah makhluk Allah yang sentiasa bertasbih, beribadah, yang tak pernah melanggar perintah Allah, dekat dengan Allah. Sudah tentu mereka mulia. Maka salah seorang sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, para Nabi dan Rasul ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Tuan-tuan, Nabi lanjutkan lagi, ya, sudah tentulah para Nabi dan Rasul itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi ini.
Sudah tentu mereka mulia. Tapi bukan ini yang aku maksudkan. Bukan, tuan-tuan. Lalu salah seorang sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, adakah kami sahabatmu yang mulia? Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, ketika itu Rasulullah memandang ke semua wajah para sahabat sambil tersenyum. Sudah tentulah kalian mulia. Kalianlah yang dekat denganku. Kalianlah yang sentiasa membantu perjuanganku. Sudah tentu kalian mulia. Tapi ada lagi yang mulia. Tuan-tuan, ada lagi. Maka ketika itu para sahabat kembali terdiam dan tak mampulah nak berkata apa-apa lagi. Ada try semua, tuan-tuan, punya bukan. Lalu bayangkan, tuan-tuan, Rasulullah ketika itu menundukkan wajahnya. Tak kala Rasulullah menangis, para sahabat bersapa, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, ketika Rasulullah mengangkat kembali wajahnya, nampaklah air mata yang membasahi pipi dan janggutnya seraya berkata, wahai sahabatku, tahukah kalian, hamba makhluk yang mulia itu adalah manusia-manusia yang akan lahir setelah kewafatanku. Mereka begitu mencintai Allah dan mereka tidak pernah memandangku, tidak pernah melihat wajahku, tak pernah hidup dekat denganku seperti mana kalian hidup dekat denganku. Tapi mereka merindui aku. Aku juga merindui mereka. Tuan-tuan, ketika Rasulullah melanjutkan katanya lagi, bersaksikanlah wahai sahabatku. Mereka ini siapa, tuan-tuan? Kitalah, tuan-tuan, umatku. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, ketika Rasulullah sebut umat-umat dia, maka sahabat lain pun turun menangislah. Tak sangka ada yang mulia, tuan-tuan. Siapa yang ingat Rasulullah, tuan-tuan? Siapa yang rindu Rasulullah? Dia yang ceritakan Rasulullah. Macam mana nak ceritakan Nabi? Amalkanlah sunnah Nabi. Itulah salah satu tandanya kita cinta kepada Nabi, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita inilah tergolong dan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Semua jugalah, tuan-tuan, ditanyakan soalan yang terterusnya, apakah imam kamu? Nak jawab apa, tuan-tuan? Siapakah imam kita? Bukan imam maghrib tadi, tuan-tuan, ya. Siapa, tuan-tuan? Imam kita ni pegangan apa dia, tuan-tuan? Al-Quran. Tetapi, tuan-tuan, apabila soalan yang sama ditanyakan kepada golongan yang derhaka tadi, apakah pegangan kamu ataupun apakah imam kamu, maka mereka tidak dapat menjawab. Jawapannya Al-Quran, tapi tak dapat jawab. Kerana apa, tuan-tuan? Antaranya apa? Iaitulah ketika mana orang ini hidup di dunia, mereka pandai baca Quran tapi tak mahu membacanya. Pandai baca, pandai, tapi tak baca. Nantilah, malaslah, leceh lah. Sudah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, iaitulah yang tak pandai baca Quran tapi tak mahu mempelajarinya. Ini pun salah satu jugalah. Nak kena jahil lah, tak tahu apa. Malah hal belajar, leceh lah. Aku dah tua. Sudah, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, ini lagi masalah. Bukan saja pandai baca Quran, malah hafal Quran. Hafal 30 juzuk. Tahu tentang tafsiran Quran, tahu segala-gala apa yang ada di dalam Quran. Tapi kenapa kena juga? Iaitulah orang ini ketika mana hidup di dunia, yang hafal Quran, yang tahu tentang Quran, tapi mereka tak pernah pun mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Quran. Allah Rabbi. Ini ramai, tuan-tuan. Hafal Quran, hafal 30 juzuk lagi. Siap taranum, mulalah bagai. Ada amalkan tak? Sudah. So, di manakah kita? Adakah golongan yang pertama tadi, pandai baca tapi tak nak baca?
Yang kedua, langsung tak tahu baca. Yang ketiga, hebat, hafal Quran semua dan segala-galanya, tapi tak ikut apa yang dalam kandungan Al-Quran. Maka ketika mana seseorang tersebut tidak dapat menjawab soalan malaikat tadi, maka ketika itulah malaikat akan memukulnya. Allah. Dan ketika itulah Allah akan mengkunci. Kenapa tak boleh jawab? Sebab Allah kuncikan, kunci mati lidahnya, sampaikan mereka tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan kemudian itulah Munkar dan Nakir akan mengazabnya dengan azab yang amat dahsyat. Wal'iyatubillahi min zalik. Sebaliknya tuan-tuan, bagi orang mukmin yang soleh tadi, apabila selesai dapat menjawab soalan, mereka senang soalan dijawab, maka ketika itulah kemudiannya malaikat mempersilakan mayat tadi berehat di satu kawasan yang sangat luas. Kemudian malaikat pun berkata, tidurlah kamu di sini seperti tidur pengantin. Tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan tidur pengantin? Kalau saya tanya tuan-tuan, seronok tak tidur pengantin? Mana seronok tidur malam pertama? Ya seronok Ustaz. Tapi nak ceritanya apa? Bagi orang yang beriman tadi, mereka di dalam alam barzah lebih seronok, lebih indah daripada malam pengantin. Lebih seronoklah bagi mereka. Alam barzah ni seperti taman. Seronok, taman kan seronok daripada hidup di dunia. Adapun azab dan derita yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang munafik dan orang-orang yang mukmin yang derhaka, akan berterusan hingga ke hari kiamat. Ingat tuan-tuan, kalau orang kafir itu memanglah sampai kiamat, dah kiamat, dah masuk neraka mereka kena jadi azab. Tetapi tuan-tuan, ada kalanya juga bagi orang yang mukmin tetapi derhaka kerana dia mati dalam keadaan beragama Islam, dia mati membawa iman juga, azab yang diterimanya sekali-sekala Allah rehatkan juga. Allah. Diulang balik tuan-tuan, untungnya kalau kita mati dalam keadaan beragama Islam, walaupun mungkin ada kalanya kita disiksa, tapi ada kalanya juga Allah rehatkan juga. Bila tuan-tuan? Iaitulah apabila datangnya malam Jumaat. Sebab itulah siapa yang mati pada hari Jumaat akan dielakkan daripada siksaan kubur. Yang keduanya tuan-tuan, apabila datangnya bulan apa tuan-tuan? Bulan Ramadan. 30 hari lah rehat. Dan juga selain daripada itu, azab keringanan apabila kaum keluarga ataupun sanak saudara ataupun anak isteri di dunia ataupun siapa sajalah yang mengirimkan doa kepada si mati ataupun melakukan sedekah jariah niat kepada si mati yang pahalanya sampai kepada si mati, maka kemungkinan juga azab atau siksaan yang diterima akan diringankan. Selagi mana banyaklah ringannya. Allah Akbar. Tuan-tuan, itulah untungnya kita mati dalam keadaan agama Islam. Inilah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mati. Allah Akbar. Mana orang Islam yang mati. Seterusnya, selain daripada siksaan yang diterima oleh seseorang yang telah mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Ta'ala, ada lagi siksaan-siksaan yang lain seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengirimkan kepada orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang yang munafik dan orang mukmin derhaka, iaitulah Allah mengirimkan 99 ekor ular yang besar-besar. Allah Akbar. Berapa ekor tuan-tuan? Mau 9? Besar. Tuan-tuan, kalau nak ikut logiknya macam mana tuan? Tempat yang sempit satu, lepas tu ada 99. Tapi kalau sebut pasal alam gaib ni, dia bukan logik. Itulah gambaran yang Allah nak berikan kepada azab kepada orang yang derhaka. Iaitulah ular ini akan menggigit dan mengetik dengan amat bisanya ke atas mayat itu hingga ke hari kiamat. Allah.
jika seekor ular yang disebut sebagai ular tanin bumi, seekor ular daripada 99 tadi datang ke atas bumi lalu menghembuskan nafas yang bisa itu ke muka bumi ini, nescaya tidak ada satu pun yang akan tumbuh di muka bumi ini. Bumi dalam ialah besar lah tuan kan, seekor ular aja. Apabila datang seekor ular lalu menghembuskan bisanya, maka tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Bayangkanlah 99 kaki kita kurang dekat kubur tadi. Begitulah dahsyatnya siksaan yang diterima oleh orang yang munafik serta orang kafir serta orang-orang yang mukmin tetapi derhaka ketika berada di alam barzah. Lagi satu siksaan yang diterima oleh mayat yang derhaka kepada Allah Ta'ala, antaranya apa? Iaitulah dengan Allah menghimpitkan kuburnya. Antaranya lah tuan-tuan, himpit bukan sekali tuan-tuan. Memanglah himpitnya itu diceritakan bahawa himpitannya itu yang menyebabkan berselisihnya tulang-tulang rusuk. Himpit, buka balik tuan-tuan, himpit lagi, samalah hinggalah ke hari kiamat. Maka bagi mukmin yang sejati pula, antara nikmat-nikmat yang mereka dapat di alam barzah, iaitulah Allah akan perluaskan kuburnya sehingga 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Nak ceritanya luas lah, nak ceritanya luas. Kenapa kena hasta? Ni hasta kan? Saya lupa lah ni hasta kan. Kalau tuan-tuan baring kat tengah-tengah, kalaulah baring kat tengah-tengah, cuba 70 hasta kira. Lepas tu tuan-tuan berguling kejap, dia rasa luas. Umpama macam tu lah. Kita bukan guling tak, kita umpamanya luas ni seperti itu. Dan kemudian juga Allah jadikan kuburnya itu seperti taman-taman yang menghijau. Allah. Nak ceritanya bahawa apa? Nak ceritanya kubur tersebut terlampau cantik lah, macam taman yang menghijau. Dan ketika itulah kuburnya tidak akan merata panas dan sejuk, dingin. Umpama tengah-tengah lah. Maka antara nikmat lain juga Allah berikan kepada mereka, kecuali nikmat-nikmat yang tidak terdapat di dalam syurga, seperti contoh nikmat bidadari syurga. Tuan-tuan, maknanya nak ceritanya bahawa bidadari syurga ni terdapat di dalam syurga sahaja. Maka bagi golongan yang beriman tadi, apabila mereka berjaya masuk ke syurga, dan ketika itulah Allah berikan antaranya apa? Iaitulah 70 bidadari. Tuan-tuan, antaranya lah ketika mana kalau kita masuk ke syurga. Ni cak belum lagi. Poin lagi. Maka yang demikian, segala nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman tadi juga akan berterusan hingga ke hari kiamat lah. Kalau yang azab tadi sampai hari kiamat, nikmat pun sampai hari kiamat. Kenapa sampai hari kiamat? Sebab mereka nanti akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Tuan-tuan, maknanya siapa yang dah meninggal sekarang ini, selagi mana belumnya terjadinya kehancuran dunia, mereka nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau mungkinlah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan bumi yang hancur, macam mana tuan-tuan? Pernah tanya guru-guru yang alim tuan-tuan, antara nak mati, bukan orang kata nak mati awal, tidaklah, antara mati dahulu ataupun hidup semasa kiamat, mana yang kita nak? Pernah tanya kat mereka, mereka kata bukan nak cepat mati, kalau boleh tak nak berjumpa dengan hari kiamat. Kerana apa tuan-tuan? Hari kiamat lebih dahsyat lagi. Maka yang sekarang ini yang sudah pun meninggal dunia, mereka akan sentiasa sama ada mendapat nikmat ataupun azab. Selain daripada itu tuan-tuan, termasuk jugalah selain daripada doa dan sedekah jariah, doa-doa yang lain seperti zikir, bacaan Yasin
bacaan tahlil yang disedekahkan kepada si mati, maka pahala itu juga akan tetap sampai, tuan-tuan. So tak adalah istilah adakah pergi Yasin Ba'arwah sampai pahala, tidak, tuan-tuan. Sampai, tuan-tuan. Ini banyak kitab-kitab seperti kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa apa yang dibacakan daripada ayat Quran itu untuk si mati, maka akan sampailah pahala tersebut. Sebab itulah, tuan-tuan, bila kita dah tua kan, anak ada ramai, pesan kat mereka, bila ayah mati nanti, jangan lupa doakan mak, jangan lupa doakan ayah. Selalu jugalah kita ziarah ke kubur. Kenapa Nabi sebut sentiasalah menziarahi kubur? Kerana akan datang sifat insaf. Dan apabila orang yang mendoakan di atas kubur, maka doa itu juga tetap sampai. Jadi, tuan-tuan, saya rasa sudah lebih kurang seminit lagi nak masuk waktu Isyak. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapatlah sedikit sebanyak jadikan pengajaran untuk kita. Itu hanyalah ringkasan saja, sedikit gambaran, ada lagi gambaran yang lain, tapi saya rasa sekadar itu saja daripada saya terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya dapat pengajaran, dan mintalah kita akan sentiasalah bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam melaksanakan segala tuntutannya. Mudah-mudahan kita berjodoh di akhirat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami berhajat padanya, dan jangan Kau buat kami lupa kepadanya. Walhamdulillahirabbil alamin.